Dan Nabi Isa alaihissalam bersabda, jangan berkawan dengan orang-orang yang mati. Yang berkawan dengan orang yang mati, nascaya mati hatimu. Ya. Ketika ditanya siapakah orang yang mati itu ya Nabi Allah, jawabnya mereka yang rakus dengan dunia gitu. Orang dengan kepala di dunia, hidup di dunia, tidur bagian dunia tak habis-habis, dan akhirat langsung dah nampak. Jalan Tuhan lagi jauh. Ya. Kalau akhirat tu ada lapis lagi, atas lagi, jalan terus ke Tuhan tu paling tinggi. Ya, kalau nak selamat akhirat tu yang kedua. Ini akhirat ternampak, dunia pun habis tutup. Jadi membinasakan tadi apa? Mereka yang rakus, mana hubbud dunia, kuat pahaman dia, semata siang malam pagi petang dia bergambar dunia tak habis-habis. Ya. Atau orang kalau kita buat kawan memang jam, berubah kedudukan kita dengan tu akan jadi cacat. Ya, mula dia malam lepas tu takut padam terus. Wallah ya sebenarnya. Ya. Tengok dulu yang murtad, kisah apa? Aisyah ke apa dulu? Ya. Anak Bukhari ke apa tu? Yang murtad. Ada anak tu imam, dah hafal surah Yasin, berkawan dengan keling ini, habis pun terbalik. Wallah ya sebenarnya. Memang dia sahabat. Suhbah, persahabatan, tidak dikawal habis. Allah Karim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang sangat aku khawatir terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman dan keyakinan. Ya, masalah keimanan dan keyakinan, makrifat dengan Tuhan. Itu sangat-sangat Rasulullah bimbang kalau dia sebab iman yazid wa yanqus. Iman yazid, dia boleh bertambah. Yanqus boleh berkurang. Tambahnya amal, ziyadatul amal tadullu ala ziyadatul iman. Bertambahnya amalan, bertambahnya keimanan. Dan bertambah keimanan, tambahkan cahaya makrifat dia dengan Tuhan. Dan kalau sekiranya dia lemah ibadat, lemah amal, iman dia lemah. Dan bila lemah, mudah dikalahkan oleh musuh, iaitu syaitan, nafsu dan sebagainya. Kemudian Nabi Isa AS berkata, berbahagialah orang yang perkataannya zikir. Ya, mana sentiasa dia zikrullah, dan diamnya fikir. Dia mulut dia bergerak, zikrullah. Diam dia sentiasa memandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Dan pandangan ialah perhatian. Dia tak pandang kosong. Yang dipandang tadi semua menjadi rangkaian dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. So, dalam kejadian langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pertukaran siang dan malam, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda orang yang hidup batin hati dia. Maknanya salah satu proses untuk hidupkan hati tadi ialah memerhatikan kebesaran Allah dalam ayat-ayat al-manzurah. Di ayat ada dua. Apa mana ayat? Tanda. Ya, maka ayat yang dibaca Al-Quranul Karim, tanda-tanda kebesaran, keagungan, kehebatan Allah, ialah Al-Quran. Itu yang dibaca. Ayat Al-Makru'ah, di sana ada ayat Al-Manzurah, ayat tanda kebesaran Tuhan yang dilihat. Mana? Semua kali keliling. Dan paling dekat ialah pada diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak perhatikah betapa tanda kebesaran keagungan Tuhan yang cukup hebat. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kemudian wa yatafakkarun. Mereka yang mengingati Allah Ta'ala, zikir diri, duduk, baring. Ada tarekat yang zikir berdiri, ada zikir baring pun ada. Dia tuan guru saya, Mu'alim Haji Ahmad Wahid. Dia ada sahabat, dia seorang muhaddis, ulama hadis di mana, di Thailand ni. Dia ada buat majlis zikir kan, dia zikir baring kan. Tanah lapang ni macam madrasah kan, bersih semua. Dia baring, dia zikir dia buat sini, buat tu peranjat orang tu. Wah, ini apa baring dia zikir. Dah cukup berdiri dengan baring kali. Tengok ayat Quran dah terang. Dia mengingati Tuhan, berdiri, duduk, baring. Mana ala kulli akhwal, tiap-tiap keadaan dia sentiasa kalbi dia dengan Allah. Sebab bahaya besar bila kalbi kita renggang dengan Ta'ala. Dia akan jadi lemah, dia akan jadi mudah diperkosa oleh musuh. Dan berbahagialah orang yang perkataannya zikir, diamnya fikir, pandangannya perhatian. Mana pandangan dia? Iktibar. Mana dia pandang semua, dia ambil pengiktibaran, pengajaran untuk dia makin dekat dengan Allah Ta'ala.
Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu memperhatikan dirinya, mana mengenal akan dirinya, yang bersifat dengan naqais, kekurangan, dan dipandang akan Tuhan yang bersifat dengan kamalat, kesempurnaan, dan selalu bersiap beramal, berbekal untuk menghadapi hari kemudian sesudah mati. Ya, itu dia antara apa? Sifat orang yang hati ini hidup. Inna nura iza dakhala al-qalb infasaha wa insyarah. Qila hal zalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulu wa istidlal al-mar qabla nuzulil maut. Sesungguhnya nur bila masuk dalam qalbi insan, infasaha wa insyarah, dia tenang, dia lapang dengan cahaya makrifat. Lalu sahabat tanya, adakah tanda ya Rasulullah yang hati kami sudah ada nur? Rasulullah kata ya. Dia lah hadir Rasulullah beri 3 tanda. Tuan-tuan tengok. Pertama, at-tajafi an daril ghurur. Hati dia dah renggang, ya, bercerai daripada dunia yang menipu daya. Dulu dihidup dengan dunia menipu daya, tak kenal dosa pahala. Sekarang tak tarik, ya, dia dah kenal. Itu satu. Mana hati sudah ada nur. Ya, cuma peringkat nur tu bezalah. Ada terang, ada kuat sikit, ada lebih kuat, macam-macam. Yang kedua, al-inaba ila daril khuld. Hati dia sentiasa mengingatkan tempat dia kembali. Ya, kalau kita balik hari ni masuk alam barzah, macam mana nak jawab besok, macam bangkit pula yaumil mahsyar, persoalan lagi, soal jawab, titian, timbangan, ya, sampai sama ada ke syurga atau sebaliknya. Ini benda-benda sudah ada dalam kepala, sentiasa dibuat. Ya, manusia jadi jahat sebab apa? Lupakan mati tu. Syammir wala tazal zakiral maut fanisyanuhu dhalalul mubin. Sensing tangan baju kamu. Maksud dia siap siaga. Untuk mengerjakan perintah Allah Ta'ala kena kuat, buat ujian banyak. Kemudian pemangkin dia apa? Wala tazal zakiral maut, jangan lupakan kematian. Fanisyanuhu dhalalul mubin, lupakan mati, sesat yang cukup terang. Kita cari orang yang sesat dalam semayang, tidak tonton cerita mati dia. Peranjat ni. Weh, kau cerita kubur lah dia ni. Ada orang projek tak habis dia. Yang tiga. Yang ketiga dia petanda nur ada, wasti'dad lil maut qabla nuzuli. Menyiapkan persiapan mati sebelum datang mati. Maknanya orang yang mengerjakan amal, dia sembahyang, dia puasa, dia zikir, dia mencari ilmu, dia maknanya buat kerja-kerja yang Tuhan suruh, itu menandakan hati sudah ada nur. Ya, kata ada nur, dia tak kenal suara masjid ni, gelap. Jadi cuma nur ni nak bagi terang, lagi sedap, lagi terang, lagi sedap berjalan. Maka bertambah amal, lagi tambah nur ni. Kemudian Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu berkata, Syekh Sahal, siapa Syekh Sahal ni? Ni minan abdal, setengah daripada wali abdal. Wali abdal mana wali gantian, mati seorang ganti seorang, mati seorang ganti seorang. Angka dia dikhilaf, setengah ulama kata al-abdal bi ummati salasun wa bi riwayatil khamsun wa bihim tuntarun wa bihim taqumul ard. Wali abdal umat kuat 30, setengah kata 50, ya. Dengan sebab dia tu turun hujan, turun apa rahmat. Maknanya Allah Ta'ala turunkan rahmat atau jadikan dia sebagai sebab berdoa, atau maksud doa dimakbul. Itu antara wali abdal. Maka si Sahal bin Abdullah Tustari ni minal abdal. Dia berkebaikan itu terhimpun dalam 4 ini ada kebaikan, ya, 4 jenis. Dan dengan dia tercapai darajat wali. Ya, yakunu abdal wa abdalan bi arba'ati khisalin. Jadi wali abdal tu wali abdal dengan 4. Dan ni pakaian semua para wali-wali Ta'ala. Sama ada besar kutubul ghaus, kutub autad, ya, nujaba, banyak pembagian wali-wali ini. Ini sifat semua ada kat diri. Ini pakaian tetap, uniform tetap para awali ialah uniform ruhani dia. Ni 4 perkara ni. Dan dengan dia tercapai wali tadi, jadi abdal, dia sampai melakukan semua kewajipan-kewajipan yang lain lah. Apa dia? Pertama, lapar. Ya, pakaian wali semua ni. Kalau perut dia bulat, ketat, itu bukan wali, itu woklo ni. Ya, kenyang kan. Ya, para awliya ni wali dia. Ya, dia punya makan, Masya Allah. Sayyidina Umar pun datang makan sampai 7 hari. 3 hari, biasa dia. Tempat ulang alik mereka tempat ibadat, sembahyang, tempat ibadat. Adapun ahli dunia tempat tulang alik dia apa? Toilet. Kejap-kejap toilet, kejap-kejap ke toilet. Dah tahu 4 kali pergi. Kejap pergi ke toilet. Berapa kita makan je. Waktu makan dia kurang-kurang bagi 3. Ya, al-mu'min yakul bima'in wahid. Al-kafir yakul
fi sabati am'an hasbab an adam luqaimatin yukimna sulbah fa in kana wala budda fa sulusul lit'am wa sulusul syarab wa sulusul nafas. Orang mukmin makan satu perut, orang kafir makan 7 perut. Faham? Mana kalau kita banding orang kafir yang Islam makan 7 nisbah tu, 7. Satu nisbah 7. Tak payah pergi lah malam-malam. Kan? Restoran Cina penuh kan? Ya, no. Bertanya dia, lu makan tak apa? Orang makan untuk kelija. Lu kelija untuk makan. Oh, lu makan kelija makan. Sama dalam kandang. Dengan babi sama. Ya, kerja nak makan. Tu Quran kata apa? Ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulun an'am. Orang kafir ya'kul dia makan wa yatamatta' bersenok-senok kama ta'kul an'am, macam binatang kaki empat rupa. Itu orang kafir. Dia makna dia hidup untuk makan. Kita tak makan sekadar je. Luqaimatun, beberapa suap ni. Yukimna sulbah, yang boleh menjadi sebab kesihatan badan. Diikan tulang belakang mana sihat badan. Untuk ibadah badan. Wa in kana wala buddah, kalau tak dapat tidaklah, mungkin lauk tu wah sedap kan. Masak asam piau ni. Dia nak tambah sikit, sukat. Over limit dia kena buat sukat. 1/3 makan, 1/3 minum, 1/3 pernafasan. Itu habis tu. Tu over limit tu. Jangan lebih. Bahawa dia makan tu ada kelebihan. Kalau tidak makan tak ada harga. Makan sumbat je. Ya, sebab Nabi kata qillatu ta'amhi al-ibadah, mensedikitkan makan adalah ibadah. Ya. Iza aqallur rajul atum muli ajawfu nuran. Apabila seorang tu mensedikitkan makan, kata baginda sallallahu, muli ajawfuhu nuran, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur iman, nur Islam tu makin terang. Ya, jadi makan sekadar kan. Ni makan. Oh, nasihat. Mana kurangkan makan tu maksud dia, ya. Yang kedua, diam. As-sum tu, mana banyak berdiam. Maka nak yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Di sini Rasulullah motivasi kan, nak suruh kita kurang bercakap. Dia kata apa? Apabila seorang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, naklah dia cakap yang baik je. Mana dia bercakap tu malaikat kanan dia tulis yang kiri. Ataupun tak ada modal nak bercakap apa, auliya semut, dia diam. Dia diam tak bercakap dengan niat mengikut arahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi ibadat. Duduk dapat pahala kata. Ada ke kerja dunia duduk dapat gaji apa? Jaga. Dia tak kerja duduk je. Kan hebat ke? Dia dekat-dekat dengan Tuan Agung. Dia duduk dapat gaji tu. Jadi maknanya apa? Diam adalah perkara yang sangat besar. Sebab apa saja, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun, tidak berlapas seorang rakib hati catat. Atau maknanya bercakap, kita pastikan beliau yang kanan tulis, jangan malaikat kiri tulis. Kalau terbabat, cepat-cepat sapu balik, taubat balik, bersihkan. Ya, itu maknanya diam. Itu setengah daripada tanda kewalian. Dia tak banyak bercakap. Ya, orang main cakap juga wali, tu dah buruk. Ya. Lepas tu Imam Malik kan benda satu ketiga, dia tengok seorang tu senyap kan, dia nampak kewarakan dia hebat. Kejap lagi dia bercakap bodoh punya Malik. Imam Malik kata bodoh ni cerdik. Jadi orang boleh kenal kita bila kita banyak bercakap. Banyak popek-popek orang boleh kenal, orang boleh ukur mentaliti dia. Tapi kita tak banyak bercakap, senyap kan, senyum. Orang pun payah nak masuk. Ya. Dan catatan pun kurang. Dan dia berzikir, masa zikir pun banyak. Bila kita banyak bercakap, itu kurang. Jangan banyak bercakap. Bukan tak bercakap terus, bisuran ni. Cakap yang penting je. Dan ketiga, menyendiri. Mana apa? Mengasingkan diri. Sebab tu wahyu turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, menyusuli apa tu? 40 hari Rasulullah mengasingkan diri. Itu ada syarat. Sebab tu dia ambil angka 40. Suluk 40 hari. Tabligh pun keluar pun 40 hari. Ambil angka, ada hikmat 40. Pisang pun pisang 40 hari. 40 hari pisang kan. Jadi angka 40 ada hikmat ni. Jadi maknanya dia diam. Bila kita menyendiri tu banyak akhwal-akhwal yang cantik. Yang dalam menyendiri banyak info yang lain tak masuk. Ketika dia tenang, lepas tu boleh masuk. Banyak menyendiri, mengasingkan, dia panggil uzlah. Bila campur sibuk kan, tak habis-habis sibuk. Dan bila masa kita nak menghadap, kalau menyendiri senang, kita khususkan.
dah uzlah pada diri, uzlah batin lah. Kalau dia dah faqah, dia boleh buat, ya? Jasad sama makhluk, rohani dengan Tuhan. Yang keempat, bangun malam. Mana apa? Kurang tidur, qilatun naum, kurang bangun malam. Man talabal ula sahira layali, siapa menuntut ketinggian, dia kena jaga malam. Ketinggian mana? Jalan makrifat. Tiba-tiba tidur bongkang kunam bangun tu ayat tubuh mu'alaf orang panggil kan. Ya, kena bangun 1/3 malam. 3 jam tidur cukup tu kan. Itu maknanya bangun malam. Lebih lagi, ya, 1/3 akhir tu ada hadis. Dalam tiap-tiap malam Tuhan buka pintu langit. Siapa berdoa dimakbulkan, siapa minta maaf, minta ampun diampunkan, hajat dia ditunaikan. Ketiga, sulusul akhir, 1/3 akhir malam. Dia mula apa? 3, 4, ya, sempadan pintu langit dibuka. Allah. Satu hari Jibril alaihissalam datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril, datang akan aku Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, dia kata apa? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun. Ya Muhammad, kamu hiduplah, nak hidup macam mana, tapi ingat kamu akan mati. Ya, maknanya Rasul, masya-Allah, afdalul makhlukat, makhluk paling hebat. Jadi maknanya gayakan hidup kita dengan apa? Zikrul maut. Nak buat benda ingat, boleh jawab dah besok. Kita nak buat program ni, akhirat boleh jawab dah ni. Kalau boleh teruskan. Iza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatah. Wa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Kalau kamu nak lakukan satu perbuatan, fikir apa kesan-kesan itu. Kalau baik terus, kalau tidak stop. Itu di antara amaran dan pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa ahbi masyitah, kasihlah siapa yang kau nak kasih. Fa innahu mufariq, sesungguhnya akan bercerai. Kita kasih siapa, kasih anak bini, kasih rumah tangga, kasih harta benda, akhirnya bakal bercerai. Sama ada kita jalan dulu atau jalan dulu, ya. Maka kasih yang sebenar dengan dia, dengan Allah Ta'ala, itu kasih yang paling besar dia. Kemudian Nabi mengatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah syarafal mu'min, kemuliaan yang ada pada orang mukmin ialah bangun pada waktu malam. Itu di antara dia. Ya, lebih-lebih kalau mengaji kan, apa Quran malam timan tu. Dia punya apa? Rukun besar tu. Bangun malam, menghafal apa semua kan, zikir. Kalau hikam dari hikam satu lagi, hikam Abi Madian Tilil Musani, Tuan beri kemanisan tu sampai malam boleh tak tidur kan? Banyak Syekh Abdul Wahid Wali Muslim Malik wudu isyak sampai subuh. Ya, sebab apa tu? Dia dapat satu luar biasa kemanisan. Sebab kemanisan kelazatan zat dengan Tuhan tu dia tarik, tak rasa kalau tak tidur kan. Macam orang apa Bekasi kan, dia jumpa buat tak ingat sampai subuh. Maknanya apa? Tarikan dengan ta'ala tu besar. Kita minta ta'ala tarik. Bila ditarik kita akan dapat keluar biasaan tadi, iaitulah kesedapan. Dan disebut dalam juzuk yang pertama, syarah bagi Sirajul Talibin, syarah bagi Minhajul Abidin oleh Si Zaini Dahlan. Dia sebut apa itu? Para aulia masuk dia maghrib kan, waktu malam, dia punya seronok tu macam sambut hari raya. Mana tiap-tiap malam macam tu. Sebab dia rasakan apa? Bahawa semalam itulah pembukaan dahsyat yang terbuka. Dia ambil peluang tu, ya. Habis. Jadi maknanya apa sini? Kaedah besar kita, satu benda yang paling memberi manfaat kepada hati ialah uzlah. Kemudian masuk di fikrah. Tuan guru saya kalau mengajar orang cakap itu tak ada. Apa fikrah nak masuk? 3. Pertama, bila kita asingkan diri, fikrah yang pertama apa? Fikir dan nak jalankan muhasabah akan segala maasi, maksiat yang kita lakukan. Sebab kita tak boleh masuk pintu Tuhan kalau kotor. Jadi kita masuk je, fikir maksiat dosa kita, lalu kita tangisi dia dengan taubat semua. Yang pertama okay. La ibadat liman lam yatub, tidak ada yang tidak ibadat bagi orang yang tak bertaubat. Yang kedua, untuk menghampirkan diri, kita bersih nak takarub, maka qalbi manusia tu keadaan dia jubilatul insan yuhibbu man asna ilai. Dijadikan perangai tabiat manusia ni, dia seronok dikasih pada orang yang suka buat baik dengan dia. Maka siapa lain daripada Tuhan yang buat baik? Tak ada. Ihsan yang sebenar muhsin apa? Huwallahu ta'ala. Ya, siapa yang buat baik dengan kita? Dia lah. Mana ada? Yang lain semua adalah sebab, hakikat semua daripada
tak ada. Maka bila kita ingatkan nikmat, hati tu akan dekat dengan dia. Yang mahabbah tu akan tingkat naik. Dan yang ketiga, kita apa? Penghapusan. Pandangan kita padam yang lain, terus fokus ke dia. Itu makna kita tumpu tiga perkara tu, dia akan apa? Memberi manfaat besar pada qalbi. Qalbi dia akan naik kualiti dia, yang terang, yang gelap jadi terang, yang jauh jadi dekat. Dia akan proses tu akan berlaku. Tiga perkara besar. Asing kemudian masukkan tiga perkara tu. Ya, dia panggil apa? Kalau musyarat dia panggil apa? Tentih musyarat. Ya, maknanya fokus dalam musyarat. Itu jelaskan benda. Ini kalau dalam i'tizal pengasingan tu fokus tiga besar. Ya, memerhatikan, mengingat kembali, imbas kembali kesilapan dan kita mohon keampunan, sungguh bertobat. Yang kedua, mematikan segala nikmat-nikmat Tuhan yang tidak terhingga. Kemudian minta Allah Ta'ala tarik qalbi kita terus menghadap terus kepada dia, muraqabah, musyahadah kejiwaan. Habis itu. Itu pengisian untuk memberi manfaat besar kepada qalbi insan. Kemudian satu dulu, kaifa yashur, ni empat kaifa besar ni. Dalam hikam ni masyhur ni. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwan muntabi'atan fi mir'ati. Satu. Yang kedua, am kaifa yarhadu ila Allah wa huwa muqabbalun bisyawati. Dua. Yang ketiga, kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatakhkhar min janabati ghafalatihi. Tiga. Yang akhir yang keempat, am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Dia tengok ada kat kita yang mana tadi. Bagaimana engkau dapat terang qalbi hati kita, yang merupakan penting untuk menghadap Tuhan. Kalau dia gelap, habis. Macam mana hati nak terang sedangkan gambar dunia terlukis dalam lensa cermin hati kamu? Maknanya selagi kalbi kita ada hubbud dunia, hubbul riyasah, kasih dunia, kasih pangkat kerja tu, ini habis gelap. Ya, kalbi dia gelap. Bila gelap, macam mana nak dekat dengan Tuhan? Macam mana nak berjalan ke Tuhan? Itu ditanya, macam mana hati kamu nak bersinar, bercahaya? Rupa makhluk terlekat dalam cermin hati kamu. Maknanya sila padamkan dalam kalbi hati kita, ya, pandangan kepada makhluk, terikat dengan makhluk. Satu. Kemudian yang kedua pula, atau bagaimana engkau akan pergi menuju kepada Allah Ta'ala padahal ia masih terikat berlenggu dengan syahwat hawa nafsunya. Yang kedua, macam mana am kaifa yarhal, kamu nak berjalan rohani ke Tuhan sedangkan diikat. Kita ikat orang tu, kaki tangan ikat, betul suruh dia jalan. Nanti dia kata kau gila kau tambat kaki aku betul jalan. Itulah kita nak berjalan ke Tuhan, lepaskan tambatan-tambatannya, tambatan nafsu, tambatan dunia, buang kat. Ya, insyaAllah pum, cepat dia berjalan. Dua. Yang ketiga, am kaifa ayadkhula hadratullah, macam mana kau nak masuk kepada hadrat Allah, hadrat uns, hadrat kursi, hadrat kejinakan kepada Tuhan padahal engkau belum lagi suci daripada kelalaian yang di sini umpamakan dengan janabah. Janabah mana? Orang ada adab besar kan? Dia ada adab besar, dia tak mandi adab besar lagi, tiba-tiba dia nak duduk dalam masjid, boleh? Tak boleh, dia mesti mandi dulu. Nak duduk dalam khadra masjidul haqiqah, khadrat Tuhan, mesti dia suci daripada janabah batin. Apa janabah batin? Maksiat mungkar dan taubat. Kita mandi baru duduk dalam masjid. Begitulah kita nak masuk hadrat Tuhan yang tinggi, kena suci daripada segala janabah kelalaian. Mana lalai diserupakan dengan orang berhadap besar. Itulah maksudnya. Orang berhadap besar tersekat duduk dalam masjid. Orang yang lalai tak zikir, dia tersekat tak boleh masuk hadrat. Berzikir kena sentiasa. Dan yang keempat, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahsia yang halus yang dalam padahal engkau belum taubat daripada kekeliruan. Maknanya bila bertaubat, cermin bersih, dia terang mana kau dia menangkap. Ilmu-ilmu mukasyafah akan terbuka bila seorang tu mulazamah akan taubat. Taubat tu besar tu. Empat perkara tu. Jadi berkumpul dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan masa mustahil, tidak mungkin, sebagaimana berkumpul antara diam dengan gerak, antara cahaya dengan terang dan gelap. Ya, maknanya dua perkara yang berlawan tak boleh berhimpun. Malam dengan siang. Begitu sini tadi, bercahaya hati dengan kalbi melekat dunia, tak boleh berhimpun. Bagaimana kalau kalbi dibersih, cahaya hati akan ada. Kalau cahaya hati itu maknanya nak ada dengan makhluk, kena buang pandangan makhluk. Ya, berjalan ke Tuhan dia bertentang dengan, terikat dengan syahwat. Maka nak berjalan Tuhan, sila kerat syahwat. Kalau tak kerat syahwat, dia tak boleh jalan ke Tuhan. Itu maksud benda yang bertentang, berlawan. Ad-didani la yajtami'an, benda berlawan dia tak boleh berhimpun. Ibarat malam dengan siang. Dan ketiga, nak masuk hadrat Tuhan dengan lalai, malas zikir, tak boleh masuk. Dia masuk hadrat ma'rifat Tuhan, dia malas zikir, dia tak boleh masuk.
Dia kena banyak zikir. Dan keempat, nak faham sir, rahsia-rahsia ilmu tinggi, kena banyak melakukan taubat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah 4 perkara itu dia akan percayalah hati dia. Demikian pula cahaya iman tadi berlawanan dengan gelap disebabkan kan selalu mengharap menyandar kepada selain daripada Allah. Hati yang menyandar kepada selain Allah dia akan gelap. Hati kita kena sentiasa iltijak, menghadap, bergantung hanya dengan Allah. Hasbunallahu wa ni'mal. Okey, cukup bagi kita Tuhan tempat bantu. Demikianlah berjalan menuju kepada Allah, harus bebas daripada belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah. Nak sampai mana? Sampai makam ihsan. Yang ada dalam dia 2, muraqabah dan musyahadah. Maka dia kena apa? Lalai dia kena buat. Dengan bawa dia banyak zikrullah. Dan lagi firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah dan Allah akan mengajar kamu. Ini dipanggil nas ilmu laduni. Kalau kata ilmu laduni mana nas dari Quran. Wattaqullah, bertakwa zahir dan batin. Kemudian wa yu'allimukumullah, mengajar akan kamu oleh Allah. Ini dipanggil ilmu laduni atau ilmu wahbi. Bukan wahbi, wahbi. Mana hantaran tu. Ada ilmu yang kita belajar, berguru, mengapal apa semua kitab semua kan, itu dia panggil ilmu iktisab. Iktisab, cari usaha, cari. Yang ni dihantar. Bila nak hantar, tempatkan standby. Tuan nak hantarkan, tiba-tiba bekas dia kotor, tak boleh. Kalbi tu bekas. Mari kita tuang air bekas, mesti pastikan gelas, pinggan, mangkuk nak buang makanan dia bersih. Baru dia boleh tuang. Begitulah kalbi. Bila kita bersihkan, dia akan dituang. Dan tuangan dia panggil ilmu laduni. Dan keduanya, man amila bima alima wa rasulullah imam lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan dengan apa yang telah diketahui, Allah Ta'ala mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui. Itu maknanya amalan merupakan sebab untuk mendapat ulumul ladunia. Habis. Dan satu lagi, Imam Ahmad bin Hanbal yang bertemu dengan Ahmad bin Abil Hawari. Maka berkata Imam Ahmad, ceritakan kepada kami apa-apa yang pernah kau dapat daripada gurumu Abu Sulaiman Ad-Darani, wali besar semua ni. Jawab Ibn Hawari, bacalah subhanallah tetapi tanpa rasa kekaguman. Mana apa ni? Zikir bulat terus ke Tuhan. Jangan rasa kita hebat, kita pula banyak zikir, orang lain malas, jangan. Terusaan ni. Setelah dibacanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal subhanallah, maka berkata Ibnu Abil Hawari, aku telah mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani yang berkata, apabila jiwa, mana hati manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, nasaya akan terbang ke alam malakut. Ya, kalau tanya nak terbang alam malakut macam mana? Satu janji kena buat. Ni aku janji yang lebih besar. Betul-betul kita janji tak nak buat maksiat, nak buat taubat sungguh-sungguh, insya-Allah dia masuk alam malakut. Kalau tidak, tergantung. Kemudian kembali membawa pelbagai ilmu hikmat tanpa berhajat pada guru. Betul? Rohani dia tuan seberang kan dia buka. Dan Imam Ahmad bin Hanbal setelah mendengar keterangan ini langsung ia bangkit, bangun, berdiri dan duduk di tempatnya berulang 3 kali. Bangun duduk, bangun duduk. Kemudian lalu dia berkata, belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam. Masya Allah, hebat betul penerangan kita, itu penerangan ilmu laduni. Ini mana sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Kemudian dia membaca, itulah hadis tadi, man amila bima alimah warasahullah ilma ma lam ya'lam. Pada siapa beramal dengan ilmu yang telah diketahui, Tuhan akan ajar ilmu yang dia belum ketahui. Jadi maksudnya apa paling besar? Tasfiyatul qalb, penyucian dalam, farik qalba, kosongkan batin hati lain kepada Ta'ala dan sentiasa menghadap pada dia. InsyaAllah bagi perbuatan pembukaan akan dibuka. Kemudian al-kaun kulluhu zulmatun wallahu a'lam.